Jadi, saya dan Kak Kat terus ke tempat untuk mendapatkan bahan-bahan untuk membuat nasi ambeng. Apa-apa pun, kita cari kelapa dulu. Yelah, takut habis pula nanti. So kalau tak ada kelapa dan nasi ambeng ni macam mana? Jadi kata tak boleh. Ini komponen paling utama ni dalam nasi ambeng ni. Ya, kita memang kena beli juga. Kelapa ini akan digunakan untuk membuat serunding. Salah satu komponen dalam resepi nasi ambeng Kak Kat. Tapi, ada jenis kelapa khas yang digunakan ke? Berapa biji dah? 2 biji. 2 biji? Satu nak yang untuk serunding, yang satu lagi yang untuk getuk nak yang putih je. Oh, kau nak yang tua yang muda ni? Yang muda. apa beza yang tua dengan yang muda kalau untuk nak buat? Sebenarnya kalau untuk serunding memang cantik yang muda. Ni parutnya yang panjang-panjang sikit. Lembut dia, kalau dia sedap lah. Banyak order? Alhamdulillah adalah sikit. Tengok abang ni parut kelapa, seronoklah pula. Teringin nak cuba. Tapi abang ni cakap bahaya. Dia pun pernah terluka tangan. Sayang tangan, tak jadilah. Okey, terima kasih. Okey, sama-sama. Lain kali datang lagi ya. Yeah. Kelapa dah dapat. Sekarang kita ke pasar mini untuk cari bahan-bahan lain. Lah kat sebelah je ke kedai dia? Apa yang kita perlukan, Kak? Kita perlukan kentang, lepas tu bawang putih. Saya ambil ah. Kita nak banyak mana? Bagilah 4 yang cantik-cantik sikit. Lepas tu bawang merah, tempe. Wak jangan habiskan, Wak. Ada. Kalau nak pilih tempe tu kita boleh buka dulu tengok. Ini baru ni, jadi cantik lah ni. Walaupun ada. Sini. Dia dah padat. Okey, 1 2 3. Cukup. Okey. Saya. Dua saya, Kak. Sayur apa kita nak ambil ni? Kita ambil cili ni, kita kan nak buat sambal kan. Sambal nak buat getuk tu. Oh, kena sambal hijau juga, Kak. Hari ni kita buat sambal hijau. Lengkuas sikit. Was. Dah buat masak ungkep dengan masak serunding. Okey, lagi Nasi ambeng, kalau tak ada mi, tak sah. Mi goreng lah kata orang. nasi dengan mi goreng. kacang panjang. Kacang sikit. Masak dalam tumisan tu, ada sawi. Sawi untuk masak. Masuk dalam mi goreng tu. Goreng. Serai sikit. Segarnya. Ni serai sedap ni. Serai kecil-kecil. Oh, kecil lagi sedap daripada besar. Okey, cukup lah. Kita beli ayam ni dan siap sembelih dah. Okey, bang, potong 10. Potong 10. Apa beza ayam kampung dengan ayam bandar ni, Kak? Bezanya ayam kampung tu kan terbang-terbang, tak duduk dalam kandang. Jadinya lebih liat lah kalau ayam ni. Kalau ayam ni senang nak masak ni cepat. Dengar kata sikit ya. Ada orderannya. Tak ada ni, dia nak belajar macam mana nak masak. Ya. Kacang tanah. Okey, berapa? Terima kasih. Ush, banyak dah ni, Kak. Semua bahan utama untuk menu kita hari ni dah dapat. Lepas ni, tibalah masa untuk kita masak. Kak Kat, kita dah pergi pasar, kita dah pergi kebun cabut ubi, tukar baju pun sudah. Tengok ini bungkus apa ni? Dah kita lupakan lah. Kita dah ada barang-barang nak masak nasi ambeng ni. Nasi ambeng ni kita panggil nasi ambang ke nasi ambeng? Nasi ambeng. 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 Nasi ambeng ni ada 7 komponen. Allah, jadi kita kena 7 kali masak. 7 kali masak. Boleh buat 7 episod dah ni, Kak. So, yang pertama Pertama ni kita nak masak ungkep. Bahan-bahannya ada ketumbar, ada jintan kasar, jintan halus, lengkuas, ada bawang putih. Apa ni? Asam Jawa. Ada serai, ada kayu manis. Lepas tu ada bawang, ada kunyit, garam secukup rasa dengan ni. Kak, laju-laju dah gimana? Kau nak belajar dari orang Jawa kan? Ni memang lajulah cakapnya ni. Ni mula-mula kita letak garam dengan kunyit ni. Habis kuku saya, Kak. Nak sangat belajar masak kan? Ambil kau. Perapkan ayam ni dengan garam kunyit. Dengan garam. Tapi ni dah sebenarnya dah terlebih. Kunyit dah terlebih overdose. Minyaknya panas. Untuk ayam seekor ni berapa bawang yang kita nak kena pakai? Tergantung lah. Kalau bawangnya besar macam ni, 1,5 biji cukup lah. Ni potong macam mana tak payah, kita nak hancur je kan? Kita nak blender dia. Bawang 1,5, bawang putih dalam 5 ulas. Ya. Agak-agak lah ya. Saya masakan Melayu, kebanyakan dia agak-agak serai pun potong juga. Serai potong halus-halus sampai habis. Kecil-kecil sikit je, nanti dia tak nipis-nipis. Lengkuas. Masukkan biji ketumbar.
Lepas tu jintan kasar, jintan halus. Kak, kita tak bubuh cili. So rasa dia pedasnya macam mana? Masak ungkep ni memang tak pedas. Dia masam, manis, masin. Oh, itu dia. okey. Jadi bagi mereka yang tak suka masakan yang pedas-pedas tu boleh rasa ungkep kan? Budak-budak pun boleh makan ni. Ya. Sekarang ni kita nak masukkan ayam. Udah. Kau boleh on. Kau tak on ni? Salah ni tak betul ni macam ni. Lain daripada rumah saya lain je. Macam ni tuan-tuan. Kata Kak Kat, bahan-bahan ini wajib dikisar sehingga betul-betul halus barulah sesuai menjadi perapan untuk ayam nanti. Okeylah tu dah. Yang ni kita nak tumis, kita masukkan minyak. Ni, kita masuk yang ni dulu. Ya, kayu manis. Kak cakap kalau nak masakan sedap, manis dengan bau-bau rempah, masakkan kayu manis ni dulu. Dah agak-agak dah wangi-wangi sikit, lepas tu kita masukkan bahan blender tadi. Enggak takut tapi ke. Bumbu semua. Lagi. Alright, simpan sikit. Ya Allah Kak, wanginya. Pocik-pocik ke mata saya ni habis spek mata ni Kalau kita nak cepatkan dia kering je, tambah garam sikit awal-awal ni. Ada petua lagi. Nak bagi rempah ni cepat kering, kita masukkan garam. Sok bir tak? Cik, Akak tahu tak sok bir tu? Tak. Taruh gula. Masuk gula. Banyak-banyak, 3. Lagi? 3 ni. Kita masukkan kunyit sikit. Masuk kunyit. Jangan banyak-banyak, aku suka tak kunyit. Okey. Dah gaul lagi. Kecil lah. Wih, Kak, wangi. Kita bolehlah masukkan ayam yang dah setengah masak ni. Kita masuk aja ke pindang sini. Lepas tu kita biarkan. Itulah maksud dia ungkep. Ungkep ke ungkep Kita Kak? ungkep. Oh, Kak ungkep. Ungkep dengan bahan-bahan dia. Lepas ni kita masukkan air asam Jawa biar ayam tu tak hancur. Oh, tak hancur? Kalau ayam ni bolehlah dia tak hancur. Dengar. Nasi ambang ni orang makan dengan ayam ungkep je ke? Selalunya ikut daerah. Kalau daerah Selangor ni kita guna ayam ungkep. Dengarnya kalau daerah Johor dia orang guna ayam kicap. Ya, itu yang saya tengok tu. Itu yang saya nak tanya Kak tu. Dia punya ikut-ikut tempat lah. Sementara kita tunggu dia masak, kita ada banyak benda nak buat lagi. Nak tunggu ayam ni betul-betul diungkep memang lama sikit atas dapur. Jadi kami teruskan ke komponen seterusnya, tumisan. Untuk tumisan, kita mulakan dengan kentang yang dipotong dadu. Seterusnya, tempe pun dipotong dadu. Kemudian setengah biji bawang besar yang dihiris nipis. 3 ulas bawang putih, cili kering dan ikan bilis dikisar sekali. Saya tambah lebih sikit cili sebab ungkep tadi kan tak pedas. Kemudian potong 3 batang kacang panjang. Dan bahan utama untuk tumisan, suun. Okay, Kak, barang semua dah siap. Apa langkah seterusnya? Mula-mula kita kena goreng tempe ni dulu dengan kentang ni dulu. Masukkan tempe, kita goreng tempe dulu. Kak, saya nak tanyalah. Tempe kita beli kat pasar tadi kan? Macam bila buka dia macam berkulat-kulat ni. Boleh pakai lagi ke? Memanglah tempe memang kena ada kulat. Kalau tak ada kulat, namanya tempe belum jadi. Sebenarnya kita ni makan tempe kulat lah sebenarnya. Memang berkulat. Kulat yang sihat. Tempe dah sudah. Kita masukkan kentang pula. Kentang ni kita akan goreng dia sehingga kuning dan garing. Dah masak dah tu, dah boleh angkat dah tu. Ni masak, kita ni pun masak ungkep kita pun dah masak ni. Kita boleh angkat lah ni. Sekarang ni nampak macam lebih kepada macam rendang. Dia bukan rendang. Dia bukan rendang. Itulah saya tak sabar nak rasanya. Apa beza dia rendang dengan ungkep akak ni. Okey, komponen pertama kita dah siap. Ayam ungkep. Tapi mana boleh Kak? Kenalah rasa dulu. Tiba-tiba tukar mak lah. Manis, sedap. Bukan rendang kan? Dia bukan rendang. Ini memang sesuai untuk orang yang tak makan pedas. Dah. Kita dah banyak kerja lagi. Nas. Kita nak menumis pula. Masukkan bawang tu. Romantiknya bunyi dia. Bawang putih tu pun masukkan. Kak Tina dah pegang garam tu. Tak tahu kenapa. Ni nak bagi cepat kering ya Kak? Ya, betul. Ini kau je. Lepas tu, cili kering yang dah blender dengan ikan bilis. Kita masak sampai naik bau. Okey, gaul lagi. Dengar tak? Tumisan Jawa. Dah naik kan? Minyak. Oi, nak rasa dulu aku masak tak boleh tak rasa. Itu ketukan keramat.
Lepas sambal dah naik minyak, kita masukkan kentang, tempe dan soun kita. Tapi jangan lupa untuk masukkan kacang panjang. Dah masuk semua, gaul sehingga sebati. Dah. Okey. Wah. Pedas dia cukup rasa. Sedapnya. Dah boleh dah tak? Dah boleh dah. Alright. Tumisan, siap. Komponen ketiga, kacang je. Kita goreng kacang tanah sampai dia garing. Komponen keempat, ikan masin. Kita guna ikan masin bulu ayam. Ikan masin ni lagi sedap sebab dia rangup. Kak, dah banyak komponen kita masak ni. Tak siap-siap lagi kita punya nasi ambeng ni. Apa seterusnya, Kak? Inilah kita nak buat serunding kelapa. Kalau nak tahu, inilah komponen yang paling penting sekali. Kalau tak ada ni, tak jadi nasi ambeng. Bahan-bahan yang kita nak buat tu sama lebih kurang macam ayam mungkep tadi. Kita boleh kisar semua bahan-bahan yang ni. Masukkan bawang, 2 batang serai, ketumbar, 2 sudu. sudu kecil. Ini Bawang putih, jintan kasar, jintan halus. taruh air. Okey, kita blender. Ni kita kena buang airnya ni. Oh, kita nak ambil hampas dia lah. Sebab nanti kalau ada airnya, lambatlah kita nak goreng dia. Macam ni Him. Masuk gula. Oh. Lepas tu Garam. kunyit, lepas tu asam jawa. Oh, yang ni bukan guna air asam jawa sebab dia nak kering. Gaul. Guna tangan. Guna tangan. Tangan. Guna tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Gaul. Dia jadi kuning sebab kunyit lah. So, sebelum goreng rasa dulu. Bagi dia berasa betul, baru kita gorengkan ni. Belum goreng pun dah sedap, Kak. Kita boleh masuk Baik. Bunyi dia. Bau dia pun terangkat, Kak. Lama ni. Nak kena sampai kering. Kak, sementara akak goreng-goreng ni, saya sediakan barang-barang untuk buat mi goreng. Bahan yang diperlukan ialah mi kuning, sayur sawi, kicap, 3 ulas bawang putih, setengah bawang merah, cili kering yang dikisar bersama ikan bilis dan cili padi. Sekarang masa untuk kita tumis bahan-bahan ini. Masukkan bawang. bawang besar dengan bawang putih. Sebab kita nak pakai cili api, jadi kita kurangkan cili kering. Lepas tu masuk cili api. Semua Kak? Semua. Haul hingga rata. Jangan lupa petua kita kalau nak cepat kering, letak garam. Yes. Kita letak gula. Wanginya. Semua. Semua? Ya. Dah naik bau. Naik dah bau dah. Masuk mata lagi pun. Okay, kita letak kicap. Kicap ni pun jangan banyak-banyak. Sikit je. Agak. Tapi kalau kurang kita letak lagi. Okay, boleh letak masuk kami. Kak, kalau mi nasi ambeng kosong lah ya? Kosong aja. Kalau nak bubur udang ke sotong ke? Boleh juga. Boleh. Dah boleh masukkan sayur. Masukkan semua. Banyakkan sayur sikit. Okay. Hai mi goreng cincin. Kak, kenapa orang dulu kata jangan menyanyi kat dapur, Kak? Nanti dapat suami tua katanya. Tua kalau kaya tak apa. Zaman sekarang sama macam itu tua, Kak. Okey, ini masak dia. Okey, dah masak. Laju Kak tu tak api. Laju orang jauh masak ya. Dengan itu, ke-7 komponen nasi ambeng dah pun kita masak. Cuma nak menghidang nasi ambeng ni istimewa sikit. Istimewa macam mana tu Kak Kat? Nak menghidang tu kita kena ada dulang, daun pisang. Ada cara orang lama. Gas ikat tepi namanya ya. Mula-mula kita letak nasi. Ni kita nak buat hidangan untuk 5 ke 10 orang makan ni. Lepas tu kita letak lapik macam ni. Baru kita letak lauk-lauknya kat atas ni. Kita nak mulakan mana dulu? Mula-mula kita letak bagi mi. Ni mi goreng kita goreng tadi. Habiskan. Masukkan semua. Okey Kak, seterusnya. Kita letak yang ni pula. Tumisan. Tumisan. Dia tak kisah susun mana-mana kan Kak? Boleh. Ada syarat dia. Jangan dicampur-campur lah sebelah-sebelah kan. Lepas tu Kak, okay, serunding. Serunding kelapa ni lah komponen paling istimewa untuk nasi ambeng. Sedapnya. Lepas tu kita letak kacang tanah. Kita letak dekat tengah-tengah. Kacang dah Kak, ayam ke ikan masin pula? Ikan masin dulu. Ya Allah Kak, ikan masin ni saya makan dengan sambal belacan pun cukup dah untuk saya. Yang terakhir tu. Ayam ungkep. Yes Kak. Ya Allah Kak, siap juga nasi ambeng kita ni. Renyah juga nak buatnya untuk 7 komponen untuk satu hidangan. Kak, kita punya pencuci mulut belum buat lagi. Kak kata nak buat apa tadi? Getuk dengan sambal. Kak, renyah tak nak buat? Kalau kau suka nak tumbuk-tumbuk ni, cepatlah siapnya. Tumbuk apa Kak? Tumbuk. Tumbuk apa pula Kak? Ya Allah.